Hai, apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan belajar sejarah tahun 6 dengan unit 5 iaitu yang bertajuk Agama dan Kepercayaan di Malaysia. Buka buku teks sejarah kamu halaman 99 sehingga 112. Mari sama-sama kita pelajarinya. Jom. Standard pembelajaran yang kamu akan belajar pada hari ini ialah 11.2.1 iaitu menyatakan pelbagai agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia. Kedua, 11.2.2 iaitu menjelaskan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Ketiga, 11.2.3 iaitu menjelaskan kedudukan agama lain dalam perlembagaan. Dan keempat, 11.2.4 iaitu menyenaraikan rumah-rumah ibadat di Malaysia. Pada akhir pembelajaran hari ini, kamu sepatutnya boleh menyatakan kepelbagaian agama dan kepercayaan masyarakat di Malaysia. Kedua, kamu boleh menyenaraikan rumah-rumah ibadat yang terdapat di Malaysia. Dan ketiga, kamu boleh menyatakan kepentingan menghormati kepelbagaian agama bagi mewujudkan keharmonian. Sekarang mari kita kenali agama-agama utama yang terdapat di Malaysia. Pertama, agama Islam. Agama Islam mewajibkan umatnya menunaikan solat 5 waktu sehari. Mereka juga wajib berpuasa selama sebulan pada bulan Ramadan. Kedua, agama Buddha. Agama Buddha diminta untuk melakukan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang buruk. Mereka bersembahyang di wat. Ketiga, agama Hindu. Agama Hindu percaya kepada hukum karma. Artinya, jika berbuat baik, maka balasan baiklah yang akan diterima kelak. Keempat, agama Kristian. Agama Kristian bersembahyang secara bersendirian dan juga mereka bersembahyang beramai-ramai di gereja pada hari Ahad. Kelima, agama Tao. Agama Tao ialah lebih mementingkan keharmonian hidup dengan alam semesta. Dan akhir sekali, agama Konfusianisme iaitu agama yang mengajar prinsip-prinsip hidup yang baik dan menekankan sifat berperi kemanusiaan. Perasaan hormat menghormati antara yang muda dengan yang tua menjadi prinsip ajaran ini. Sekarang mari kita lihat kepelbagaian kepercayaan di negara kita pula. Pertama, masyarakat orang asli. Masyarakat orang asli di Malaysia percaya bahawa kepercayaan yang mereka warisi itu secara turun-temurun dan berkait rapat dengan alam sekitar. Kedua, masyarakat Kadazan Dusun di Sabah pula percaya kepada Kinorohingan iaitu dipercayai mempunyai kuasa Tuhan. Masyarakat Kadazan Dusun juga percaya kepada semangat padi. Bagi mendapatkan hasil padi yang banyak, mereka menjalankan upacara memuja semangat padi. Seterusnya, yang ketiga, masyarakat Bajau. Mereka percaya tentang warisan daripada nenek moyang mereka iaitu upacara ngeduan atau duang rumah, iaitu tuan rumah atau ahli keluarga si mati akan menjamu makanan kepada tetamu. Keempat, masyarakat Iban dan Melanau di Sarawak. Mereka percaya dan mengamalkan adat turun-temurun seperti mendirikan rumah kawasan tanah hendaklah disemah terlebih dahulu untuk mengusir roh-roh jahat. Keenam, masyarakat Iban juga mengadakan upacara berdoa kepada Tuhan yang dikenali sebagai upacara miring, iaitu bermaksud memberkati penduduk, melindungi, membawa kebahagiaan dan keharmonian dalam masyarakat. Bagi masyarakat Bisaya yang bekerja sebagai petani, mereka percaya kepada kuasa-kuasa gaib. Misalnya, sebelum membuka sesuatu kawasan pertanian, mereka akan membaca jampi mentera untuk mengelak daripada gangguan kuasa gaib. Dalam perlembagaan persekutuan, agama Islam ialah agama persekutuan.
Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana sahaja bahagian di dalam negara ini. Dalam Perlembagaan Persekutuan juga menjelaskan bahawa yang di-Pertuan Agong ialah Ketua Agama Islam pada peringkat persekutuan, manakala Raja ataupun Sultan ataupun yang di-Pertuan Besar ialah Ketua Agama Islam bagi negeri masing-masing. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan tersebut, masyarakat dalam negara Malaysia bebas untuk membina rumah ibadat dan pelaksanaan aktiviti keagamaan boleh dilakukan. Sebagai menghormati amalan beragama ini, sesetengah sambutan perayaan keagamaan diberi cuti umum. Masjid ialah rumah ibadat bagi penganut yang beragama Islam. Etika semasa berada di dalam masjid, kita perlu memakai pakaian bersih, sopan dan menutup aurat. Kita juga perlu menanggalkan kasut sebelum memasuki masjid dan menghormati jemaah yang sedang bersolat. Gereja ialah rumah ibadat bagi penganut agama Kristian. Etika semasa berada di gereja ialah kita perlu mendengar ucapan padri dengan senyap dan hormat. Kita juga perlu memberikan sumbangan ikhlas semasa berada di sana serta perlu duduk dengan tertib dan bersopan. Kuil pula ialah rumah ibadat bagi penganut agama Hindu. Semasa berada di kuil, kita perlu menanggalkan kasut sebelum masuk ke pekarangan kuil. Kita juga perlu membasuh kaki sebelum masuk ke sana dan memberikan tumpuan semasa sami menjalankan upacara keagamaan. Wat pula ialah rumah ibadat bagi penganut agama Buddha. Etika semasa berada di wat, kamu perlu memakai pakaian sopan, menanggalkan kasut sebelum masuk ke dalam wat dan memberikan tumpuan ketika beribadat. Gurdwara ialah rumah ibadat bagi penganut agama Sikh. Etika semasa berada di Gurdwara ialah perlu menanggalkan kasut sebelum masuk ke sana, berpakaian sopan dan menutup kepala serta melakukan penghormatan kepada buku suci Guru Granth Sahib apabila masuk dan sebelum keluar Gurdwara. Tokong pula ialah rumah ibadat bagi penganut agama Tao. Etika semasa berada di tokong, kamu perlu memakai pakaian yang sopan serta melakukan upacara pemujaan dan penghormatan mengikut aturan. Baiklah murid-murid, terdapat juga amalan tertentu yang tidak dilakukan di rumah-rumah ibadat khusus. Contohnya amalan menyembah roh nenek moyang, upacara miring dan upacara memuja semangat padi. Sungguh pun begitu, kita perlu menghormati adab dan peraturan ketika upacara keagamaan dan kepercayaan itu diadakan. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Hingga kita jumpa lagi di lain masa. Bye!